Tiada padanya tempat walaupun sejengkal kecuali layak untuk sujud kepadanya. Kamu lupuskan pakaianmu, kamu kotorkan ia dengan maksiat. Allah serlahkan atasmu segala kurniaan dan kebaikan ihsannya, tetapi kamu menjadikannya kotor dan keruh dengan maksiat. Dia umpamakan macam mana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mak kita, dengan sebab kita kecil lagi pada masa tu, kita buat perkara yang kotor-kotor, maka dia ambil kita, dia salingkan baju kita, dia pakaikan baju yang lain, yang baru ataupun yang bersih. Begitu juga sebenarnya Allah, walaupun kita melakukan banyak maksiat dan banyak perkara yang tak betul, tapi Allah tetap kurniakan kepada kita dengan kurniaan-kurniaan. Sebab itu kadang-kadang kita bimbang, kok kurniaan yang Allah bagi kepada kita ini bersifat istidraj. Maksudnya kita alpa dan kita masih lagi lalai dalam lembah dosa, tapi Allah tetap kurniakan dan kita rasa selesa dengan keadaan kita. Dalam keadaan seperti itu adalah amat-amat malang dan amat-amat rugi. Tidak semestinya orang yang bersahabat dengan syekh-syekh besar mendapat hidayah dengan persahabatan mereka. Orang tu dia bersahabat dengan syekh-syekh besar, tak semestinya dapat hidayah. Kerana hidayah ni milik Allah. Dan kedua, kerana tujuan-tujuan tertentu. Ada orang sekadar berbangga dia boleh bersahabat dengan syekh-syekh besar. Tapi kadang-kadang dia tidak mengambil manfaat daripada syekh-syekh besar tersebut. Sama ada dari segi keikhlasannya, dari segi kebaikannya dan lain-lain lagi. Saya dengar sehari dua ni kami sedang untuk menyiapkan dan siap berkenaan dengan seorang syekh bernama Muhammad Mitwalli Sya'rawi sebagai contoh. Kata Dr. Umar Abdul Kafi yang masih hidup sekarang, dia kata kami kalau pergi kat dia, kami merasakan sesuatu. Sama ada keimanannya, sama ada ketaatannya, sama ada keikhlasannya dan lain-lain daripada itu. Daripada situ kita faham bahawa ada orang bila dia bersahabat dengan orang besar, dia dapat manfaat. Tapi ada orang, dia bersahabatlah dengan siapa, dia tak dapat manfaat. Seolah-olah ada terhijab untuk mendapat manfaat dan boleh mengubah kehidupannya. Yang ini penting. Justru jangan jadikan persahabatanmu dengan tuan-tuan guru sebagai penyebab untuk merasa aman. Oleh kerana aku baik dengan Tok Guru ni, dengan Tok Guru ni, aku akan rasa aman. Tidak. Bayangkan Sayyidina Umar rapat dengan Rasulullah SAW. Ada orang nisbah kepadanya dengan menyatakan, kalaulah seorang sahaja yang masuk syurga, aku harap aku. Tapi kalau ada seorang sahaja yang akan masuk neraka, aku takut aku. Kenapa? Kerana pergantungan kepada Allah. Walaupun dia selesa, dia orang nombor dua selepas Abu Bakar dari segi sahabat Rasulullah SAW dan jasanya cukup besar. Nak mati pun dia bimbang dan dia menangis. Sehingga Abdullah ibn Abbas menyatakan, kamu orang yang baik, orang yang soleh, orang diam-diam. Lalu Umar ibn Al-Khattab mengumpulkan tenaga yang berbaki itu seraya berkata, ya Ibn Abbas, adakah kamu sanggup menjadi saksiku di hadapan Allah pula? Maka jawab Ibn Abbas, ya Amirul Mukminin. Apa makna? Kalau dia duduk dalam perkara seperti itu pun dia rasa takut, bayangkan kita yang terdedah dengan dosa-dosa yang banyak, kesilapan yang banyak, kesalahan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kamu semua banyak melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan silap adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya orang yang bersahabat dengan syekh-syekh besar mendapat hidayah dengan persahabatan mereka.
Justru jangan jadikan persahabatanmu dengan tuan-tuan guru sebagai penyebab untuk merasa aman. Tidak semestinya macam itu. Kerana kita bergantung kepada amalan kita, iman kita, takwa kita, hati kita. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tak dihukum melainkan apa yang dia kerjakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tu tak tanggung dosa orang lain. Sebab itu kita jadikan kita dapat bersahabat ini menyebabkan kita bertambah akrab dengan Tuhan, bertambah baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa terpedaya dengan Allah, maka dia telah menderhakainya lantaran merasa aman akan hukumannya. Kadang-kadang kita rasa dengan sebab kita semayang, kita ibadat, kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau, kita baca Quran, kita zikir banyak, kita okey. Tak semestinya macam tu. Sebab itu mereka sentiasa memuhasabahkan diri mereka dan mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, tuan-tuan. Yang kalau kita baca kaedah masyhur, hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Orang-orang baik dibuat macam tu, kira baik dah lah. Tapi orang yang hampir kepada Allah, dia sentiasa bimbang dan dia sentiasa takut kepada Allah. Kalau kita baca, banyak sangat kisah-kisah macam mana mereka memuhasabahkan diri. Seperti kata orang jahil, aku bersahabat dengan Sayyidi Fulan, Tok Guru sekian-sekian. Aku lihat Sayyidi Fulan, aku lihat Gian, aku rapat dengan dia, aku hadir majlis dia, aku bersama dengan dia. Dakwaan yang berbagai-bagai itu semuanya dusta lagi batil. Bahkan mereka menjadikan persahabatan dengan tuan-tuan guru untuk menambahkan lagi perasaan takut dan malu. Sepatutnya bila dah macam ini, dia akan bertambah rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hal ni beza antara orang jahil dengan orang alim apabila bersahabat. Orang jahil bila bersahabat dengan ni, dia hanya berbangga dengan persahabatan. Tapi orang alim, dia akan dapat istifadah, dia dapat ilmu, dia dapat adab, dia dapat banyak hidayah, dia dapat banyak petunjuk, dia dapat banyak irsyadat atau hal-hal yang membawa kebaikan. Ini biasa, tuan-tuan. Sesungguhnya telah bersahabat tuan-tuan guru para sahabat dengan Rasulullah SAW. Dan mereka itu orang yang paling takut dan malu. Boleh jadi kekayaan itu yang menolak manakala kefakiran menghimpunkan mereka kerana yang tiada dan luput menghendakinya untuk sentiasa tadarruk, rendah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, orang yang bersahabat dengan Nabi ni auranya luar biasa. Sekalipun namanya tak terkenal pun, walaupun orang biasa. Banyak kisah-kisah bila datangnya zaman tabi'in ataupun zaman selepas sahabat, iaitu generasi anak-anak sahabat yang tak sempat dengan Rasulullah SAW. Dia kalau tengok sahabat-sahabat ini, yang kadang-kadang sahabat-sahabat tua, dia rasa takut, tuan-tuan. Macam contohnya seorang ulama besar sedang mengajar. Ini yang disebut oleh almarhum Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah dalam Babus Siyam, awal-awal bab puasa. Tengah mengajar. Sedang tengah mengajar tersebut, masuk seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa. Saya lupa nama. Bila masuk duduk dalam majlis tersebut, orang ini terus duduk, beri salam dan letakkan Tok Guru ni, sahabat ni, untuk dengar, mengambil barakat dan mengambil ilmu, mengambil apa yang dia ajar, yang dia dengar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi, orang ini pun baca hadis. Itu nak gambarkan rasa gerung kepada sahabat radhiyallahu anhu. Itu sahabat biasa, tuan-tuan.
Bayangkan kalau kita tengok sahabat-sahabat yang luar biasa. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, tadi saya baca walaupun sanadnya majahil banyak dari segi ini. Sayyidina Umar bila mana Hurmuzan telah ditawan seorang panglima tentera Parsi, dibawa kepada kota Madinatul Munawwarah. Cari Sayyidina Umar, didapati Sayyidina Umar sedang berada tidur bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, pakaian yang amat darwish, yang biasa. Lalu kata sahabat ini, bila tengok dia kata, ini bukan Umar, ini Nabi. Kenapa? Kerana dia tengok. Sebab sistem kasta di Parsi, mana ada orang macam ni? Kalau sebut Anu Syarwan, atau kita sebut sebagai Kisra Parsi, semua pintu pagar pun tak lepas nak masuk. Bukan nak tengok, mana jauh sangat. Tapi ni Sayyidina Umar. Lalu dia kata, ya Umar, laqad hakamta fa'adilta fa'aminta fanimta. Wahai Umar, kamu seorang pemimpin, di mana kamu telah berhukum sebagai ketua dan kamu adil dalam hukuman, kemudian kamu merasa aman, kemudian kamu boleh tidur, tak ada masalah apa. Tu orang tengok Umar. Artinya sahabat-sahabat kalau macam itu, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa keadaan dia. Ini gambaran kita tengok macam mana sahabat-sahabat Nabi. Dia luar biasa. Dengan keperluan dan keinginanmu, Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kamu dalam lebih baik berbanding kekayaan yang akan memutuskanmu daripadanya. Kadang-kadang kita tengok Allah himpun kita berbanding dengan seseorang tu. Sebab tuan-tuan, sampai satu masa kalau kita duduk seorang-seorang, kita duduk fikir, kita nak apa? Kita boleh kata kita nak kaya, kita nak senang, kita nak okey. Betul, betul, memang betul. Tapi satu masa nanti semua kita tak nak. Yang kita nak adalah keampunan Allah. Itu ketika kita berada sakaratul maut. Kita tak ada dah masa bagi kita. Hanya beberapa lahazat sahaja. Hanya beberapa ketika sahaja. Pada masa itu barulah kita kata lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau kamu boleh paspungkan sikit umur aku nak sedekah dan seumpamanya. Sebagaimana kamu diperintahkan untuk berpaling daripada maksiat, begitu juga kamu diperintahkan untuk berpaling daripada orang yang membuat maksiat. Ini ada dua. Satu, kita berpaling daripada maksiat. Maknanya kita tak buat maksiat. Ini bagus, ini martabat tinggi orang yang tak buat maksiat. Martabat yang kedua, dia bukan sekadar dia tak buat maksiat, tapi mana-mana orang yang buat maksiat, dia juga berpaling. Kita macam mana dengan orang buat maksiat? Orang buat maksiat ni ada dua. Yang pertama, kita boleh untuk bergaul dengan dia. Dalam arti kata, hati mengingkari dan mudah-mudahan dia kembali dan kita menjadi juru bicara dakwah. Yang ini betul. Yang ini betul. Kita perlu macam itu. Nabi SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humar na'am. Dengan sebab kamu, maka Allah hidayahkan kepada seseorang, lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Satu binatang yang amat berharga. Maksudnya besarnya bila kita, sebab kita dapatkan hidayah seseorang. Bayangkan kalau kita dapat banyak orang. Manusia sekarang dahaga hidayah. Manusia dahaga taufik. Cuma kadang-kadang kita tak temu cara. Banyak di kalangan kita blame. Banyak di kalangan kita menunjukkan sikap
dan juga aksi yang menunjukkan kita rasa kita okey tapi kesannya tak ada apa-apa. Yang ini penting kita tengok. Uslub seperti inilah yang perlu kita kaji, yang perlu kita tengok, yang perlu kita sedar. Macam mana nak berubah? Macam mana nak jadi baik? Dan kamu berdoa untuknya dalam keadaan gaib, iaitu tanpa pengetahuannya. Sebaliknya manusia ketika itu bersifat menentang. Kita mungkin boleh berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepadanya. Allah beri petunjuk kepadanya. Dan bila Allah beri petunjuk kepadanya, maka manusia itu insya-Allah walaupun dia bersifat menentang, tapi dengan cara baik sikit, dia akan jadi baik. Dia kadang-kadang tuan-tuan, hidayah ini bukan dia melalui kekerasan. Dia melalui kelembutan. Dia melalui kebijaksanaan. Dia melalui interaksi dan juga muamalah. Saya tanya pendakwah daripada mereka yang datang ke pejabat dululah. Sebab dia ni soho, dia panggil street dakwah. Saya kata hang duk dakwah dengan orang putih dan macam ni. Macam mana cara hang buat? Dia kata mudah. Kata. Saya akan bertemu dengan seorang tu, saya akan beri salam. Dan ataupun saya ucap sama-sama, kemudian saya akan kata, may Allah bless you. May Allah bless you. Moga-moga Allah rahmat pada awak. Kasih sayang kat awak. Dia benda macam ini, benda yang nadir. Budaya orang bukan Islam, jarang mereka ni doa mendoa. Kadang-kadang kalau kita kata good morning, dia buang good tu, morning. Gitu je. Tak ada. Tapi orang Islam tak boleh. Assalamualaikum, senyap je. Okey. Dia balas balik. Waalaikumsalam. Sekurang-kurangnya. Boleh tambah warahmatullahi wabarakatuh. Beza tuan-tuan. Apabila diharapkan memberi manfaat kepada dirimu ialah ibadat seperti salat dan puasa, sedangkan kamu sentiasa melakukan perbuatan menjatuhkan maruah saudaramu se-Islam. Waliyazbillah. Ni paling banyak. Allah musta'an. Payah tuan-tuan. Macam-macam ujian ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Ini kalimah karamah tuan-tuan. Kalimah ini dipanggil sebagai kalimatun tayyibah, kalimah yang baik. Kalimah ini dipanggil sebagai tajdid kepada iman. Kalimah ini memahalkan sehingga lebih berat daripada segala amalan dalam mizan hasanat. Kalimah ini dianggap sebagai setinggi-tinggi iman. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Jadi kita sentiasa sebut jadidu imanakum ni, bukan sekadar sebut tapi kita memahami la ilaha illallah. Yang kita belajar kalau sifat 20 tu mesti kena ada istighna an kulli ma siwah, dan saat yang sama iftikarun ilaihi kullu ma siwah. Maknanya kita faham daripada himpunan itu di mana kita tak perlu dah pada yang lain. Yang kedua, semua makhluk berhajat kepadanya. Kita baca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ayat selepas tu apa? Allahus samad. Samadiyatullah itu maknanya itu yang kita harapkan. Sahabat Nabi masuk masjid, dia angkat tangan, dia baca doa, Allahumma inni as'aluka bima syahidtu annaka antallah, antal wahidul ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti, pasti. Sahabat tanya kenapa pasti? Kata dia, kalau dia minta ampun, Allah ampun. Kalau dia minta taubat, Allah terima taubat. Kalau dia minta hajat, Allah terima hajat. Keyakinan yang menunjukkan kepada Allah.
Hal ini menunjukkan bahawa terhasilnya debu maksiat dan kotoran kesalahan. Tak mungkin setiap tipu daya itu dapat disucikan dengan air, tapi kadang-kadang kala mungkin juga dengan api, ibarat melebur emas yang terdapat campuran bahan yang lain. Apa makna? Dalam Islam, kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini ada kalanya dengan malamah ataupun dengan celaan sahaja. Ada kala dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Ada kala dengan taubah yang syaratnya 4 perkara. Pertama sesal, kedua tak buat lagi, ketiga berazam untuk selama-lama tak buat ataupun nak mengulangi lagi, dan yang keempat benar-benar ikhlas yang dipanggil sebagai taubatan nasuha. Kalau ini keadaannya, hak mana perlu barang, hak mana semua sekali lah. Kalau boleh macam itu, maka barulah dia betul-betul jaga daripada kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan. Tak mungkin setiap tipu daya. Okay. Jadi itu satu dalam ibadat, dalam kesilapan-kesilapan kita. Ada masa dia kena kafarah. Kafarah ni kena denda. Apa dia? Jamu orang miskin 3 orang, atau merdeka hamba, atau seumpamanya, atau beri makan 60 orang miskin. Ini kafarah. Ada juga. Ada keadaan yang dipanggil sebagai hukum, kena sebab, kena rotan. Kadang-kadang bukan apa, pengajaran di sebalik perkara tersebut menyebabkan orang tu jadi baik. Seorang sahabat zaman Nabi, iaitu keturunan daripada Makhzumiyah, yakni orang Quraisy yang mulia, perempuan. Dia curi. Bila curi, Nabi perintah hukum kat tangan. Bila perintah kat tangan, maka diminta syafaat oleh salah seorang yang Nabi sayang, namanya Usamah bin Zaid. Nabi marah. Nabi kata, atashfa'u fi haddin min hududillah, wallahi law kanat Fatimatu bintu Muhammadin, satu riwayat bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sarakat laqata'tu yadaha. Adakah kamu nak minta syafaat tentang hukuman hak yang Allah tetapkan? Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Lalu dilaksanakan hukuman. Riwayat menyebutkan selepas daripada itu, wahasuna islamuha, ada sebut wahasuna taubatuha. Orang ni Islamnya baik, selepas tu tengok. Kadang-kadang dengan hukuman tersebut dia merubah seorang tu jadi baik, jadi lebih segala-galanya. Sebab itu seorang ulama berkata, demi Allah, tongkat yang dibawa oleh Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab, tak kala dipukul di atas belakang seseorang itu, jauh lebih tajam, lebih baik daripada libasan pedang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan ada orang buat kajian, apa-apa yang Sayyidina Umar hukum tu, selepas daripada itu jadi orang soleh, jadi orang baik. Orang ada juga jadi penawar pula. Kerana dia buat kerana Allah. Dia tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi di situ kita tengok, kadang-kadang dikenakan macam ini, akhirnya kesannya baik. Islam antara ajarannya sifatnya takdib, bukan takzib. Dia lebih kepada mendidik, dan dia bukan untuk mengazabkan. Sebagaimana kata Syekh Dr. ataupun Syekh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam. Begitulah ibarat orang yang derhaka daripada umat ini tidak layak untuk masuk syurga sehingga dibersihkan dengan api neraka. Jangan sekali-kali kamu hasad kecuali hamba ni. Begitu juga kata dia. Ada ni neraka. Waliyazbillah. Orang masuk neraka ni tuan-tuan, ialah kita tak naklah masuk walaupun sekejap. Macam orang Yahudi kata,
Kita tak masuk neraka kecuali ayyam ma'dudah, hari-hari yang tertentu, bilangan terhad saja. Tak. Kalau boleh minta berlindung. Neraka ni tuan-tuan, api itu saja dalam riwayat menyebut ukidatin nar, pelik. Api itu dibakar. Ini orang tak buat kerja atas muka bumi. Api nak bakar apa lagi? Dia api dah. Api itu dibakar selama 1000 tahun, menjadikan api itu fahmarrat, merah menyala. Summa ukidatin nar alfa'am, kemudian dibakar lagi api itu 1000 tahun. Jadi api itu akhirnya keluar warna jadi putih. Fabyadda. Jarang kita tengok api putih. Cahaya matahari pun tak berapa tu. Summa ukidatin nar alfa'am, kemudian dibakar lagi api itu 1000 tahun. Faswaddat, api itu hitam melegang. Maknanya orang duduk neraka ni waliyazbillah api tak nampak. Dahsyatnya. Nabi kata narukum hazihi, api yang kamu guna atas muka bumi ni, hak mana-mana nak peteri kereta ke, hak api dalam gas ke, api naik kapal terbang laju ke, roket ke, apa semua sekali itu hanya 1 juzuk daripada 69 juzuk api neraka. Artinya rendah je. Ada 69 kali ganda lagi. Dan peliknya api ni, neraka ni sifat dia lain. Dia bukan macam api dunia. Api dunia gini je. Api neraka ni kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah masuk semua. Dan api ini yang disebut dalam Quran narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka yang dinyalakan itu, dia menyambar ulu hati, masuk pandalan. Kalau orang bukan masuk luar je, dalam pun masuk. Tapi satu istilah, mati tak ada. Oh, orang yang masuk dalam neraka ni melegang. Api neraka tu boleh bercakap. Takadu tatamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Siapa law kunna nasma'u sehingga akhir. Api tu marah. Api neraka. Nak sebut pun tak boleh. Allah, takut yang amat sangat. Orang kata, disebut dalam hadis, kalaulah satu hari je kita, satu ketika je kita tengok neraka, kita tak lalu nak makan ini, kita takut gitu je. Dahsyat yang amat sangat. Ni api neraka. Api neraka. Dan api neraka ni dia luar biasa. Mungkin satu masa nanti kita boleh bahas. Sekarang ni ada satu buku besar namanya Mausu'ah Al-Akhirah. Dia cerita ensiklopedia berkenaan perjalanan hari akhirat. Bermula daripada mati, bermula sebab-sebab tanda kiamat, bermula kepada sampailah kepada duduk dalam kubur, azab ke nikmat, sampailah dibangkitkan yaumul ba'si, sampailah kita menuju ke mahsyar. Masa duduk mahsyar tu macam mana masing-masing. Macam mana dengan peluhnya, macam mana nafsi-nafsinya. Boleh tak kita nak buat macam kita buat atas muka bumi sambil-sambil minum-minum air ke apa. Tak ada. Likulli yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing duk sibuk hal masing-masing. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua dalam keadaan takut, pakak, tak kisah. Ini api neraka. Bila dah selesai hukuman Tuhan, dia tak masuk syurga. Dia akan menuju ke satu sungai. Sungai itu dia panggil Nahrul Usah, Nahrul Hayat. Masa itulah manusia yang hitam melegang macam dek aram tu akhirnya bersih. Itu selepas pada tu baru layak masuk syurga. Dan kisah tentang siapakah ahli syurga yang terakhir masuk.
Itu kisah yang banyak dalam hadis, menarik. Bahkan Imam Bukhari sendiri menyebut macam mana satu persatu. Allah musta'an. Begitulah ibarat orang yang derhaka daripada umat ini tak layak untuk masuk syurga sehingga dibersihkan dengan api neraka. Jangan sesekali kamu hasad kecuali hamba yang telah dibalut dengan segala pakaian ketakwaan. Inilah kehidupan sebenar. Tiada kehidupan yang lebih indah daripada orang yang bercinta dengan kekasihnya. Kadang-kadang kita duk mikir juga, kita nak hasad ke orang, sebenarnya rugi tuan-tuan. Orang tu tak jadi apa pun. Kita hasad ke orang kaya, orang tu tak kaya. Kita hasad kepada orang yang tak boleh. Lebih baik kita doa kepada dia kebaikan. Hati kita pun tenang dan kita pun tak susah hati. Sebab itu Islam mengajar kepada kita buang sifat hasad, kerana balanya pada diri kita sendiri. Al-hasadu yakulul hasanah kama ta'kulun narul hatabat. Hasad ni memakan kebajikan sebagaimana api neraka, api memakan kayu-kayu api. Jika diperhatikan, sebenarnya mereka belum lagi benar cintanya, sebab setiap orang yang lemah keadaannya selalu terpedaya. Kalau kita tengok orang yang cinta pada Allah, dia lain daripada yang lain kerana dia sibuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah orang-orang yang Allah jadikan dia orang-orang saleh, dia ingat Allah semata-mata. Jangan sesekali kamu menjadi seperti penuntut-penuntut dunia yang telah diceraikan oleh dunia, tetapi jadilah orang yang menceraikan dunia sebelum berpisah dengan mereka. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kadang-kadang itulah masalahnya. Kita merasakan dunia segala-galanya, tapi tuan-tuan tanyalah, orang kadang-kadang walaupun dia dapat sesuatu, tapi dia rasa tempang, dia rasa kosong. Ada sahabat saya datang, dia lah baru kenal lah, dia mari. Dia kata tu, saya ni Allah bagi kaya, cukup. Siapa saya tak tahu nak buat apa. Masa zaman PKP Allah bagi saya untung. Dia niaga shipping barang, RM100,000 untung, alhamdulillah Allah bagi kat dia. Tapi kadang-kadang saya naik kereta, saya ni nak bunuh diri. Saya ingat nak bunuh diri. Kita Allah, kalau tu tak tahu macam mana ke. Baik, kita bagilah, kita banyaklah cara nak selesaikan duit tu. Tapi ada orang macam tu, dia tak tahu. Dia merasa, oleh kerana itulah, bila tengok betul-betul, fikirlah dengan sebaik-baiknya. Perumpamaan tentang hal dunia yang kamu korbankan lebih dari akhirat adalah seperti orang yang beristeri dua. Isteri pertama seorang yang tua dan khianat, manakala isteri kedua seorang yang muda lagi amanah. Bila kamu lebihkan yang tua daripada yang muda, tidakkah kamu termasuk dalam sebodoh-bodoh manusia? Benar sekali. Barangkali kamu telah melakukan dosa. Bagi mengeluar kamu daripada sifat takabur dan ujub, seorang lelaki bersalat 2 rakaat lantas bergantung dan cenderung melakukan sehingga merasa ujub. Ini adalah kebajikan yang dikuasai oleh kejahatan. Waliyazbillah. Ni mainan syaitan. Ada kala kita semayang, kita rasa Allah seronoknya semayang. Ada rasa orang lain tak boleh macam kita. Kita berada pada maqam yang tinggi dan kita rasa kedekatan kita dengan Allah. Dan kita rasa ni, kadang-kadang kita rasa, ya Allah, kesian orang lain semayang tak ni, tak macam aku. Ada perasaan-perasaan demi ini ujub. Ujub ni dalam arti kata lain, sama ada biasanya pemikiran atau amalan. Dengan merasakan dirinya paling perfect dan diri paling baik dan diri paling kuat dalam bab-bab taat pada Allah Ta'ala. Oh, itu ujub. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, salasum muhlikat.
ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhum muta', orang yang kedekut lalu ditaati. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang terakhir, wa i'jabul mar'i bi ra'yihi, seorang itu merasa kagum dan ujub dengan pandangan dia. Orang lain tak fikir macam dia. Allah anugerahkan pada dia begian. Waliyazubillah. Ini adalah kebajikan yang dikuasai oleh kejahatan. Sementara yang lain melakukan maksiat sehingga mengheretnya kepada sifat hina dan pecah hatinya, namun sentiasa berharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hak ni lagi baik. Yang kita baca Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya ada menyebut maksiyatun awrasat zullan wa inkisara khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Maksiat yang menyebabkan mewariskan rasa kerdil, hina, pecah hati, takut pada Allah, keinsafan, jauh lebih baik daripada taat yang melahirkan rasa megah diri dan takabur. Ini bahaya tuan-tuan. Kita tak tahu kadang-kadang. Maka ini adalah kejahatan yang dikuasai dengan kebajikan. Jahat tapi kebajikan tu seolah-olah ni. Sebab itu kena jaga betul-betul. Allahu Akbar. Betapa syaitan cuba merosakkan kita. Benda kita buat tak, kita nampak baik. Dan kita rasa baik. Tapi sebenarnya tak. Kadang-kadang baik ni buat sikit lagi bagus daripada buat banyak. Kita sedekah sampai 10,000, 15 tahun ingat lagi. Tapi kalau 10 sen, 20 sen kita sedekah, dah ingat dah, oh sedekah ni baik Syekh. Kau sedekah sampai 10 sen, 20 sen. Allah, aku lupa. Tak ingat. Ini penting. Cukuplah tanda kejahilanmu dengan cara kamu melihat kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain sedangkan kamu butakan kesalahan besar yang kamu lakukan. Orang lain buat sikit kamu nampak, kamu buat besar kamu tak nampak. Waliyazubillah. Kita berada dalam satu zaman sekarang tuan-tuan, paling parah masing-masing mendedahkan aib masing-masing. Aku dedahkan aibmu, mu dedahkan aib aku. Jadi akhirnya hak ni terlondeh, yang ni terlondeh, yang ni terlondeh ni. Kadang-kadang suami isteri masa okey-okey, tapi masa bergaduh sekarang ni masuk dalam FB, masuk dalam Facebook, masuk dalam ni, bini aku mengorak orang ni, laki aku begini, hak ni pula cerita macam mana aku nak buat gini ni. Itu bukan minta nasihat tu. Bahaya kita dedahkan aib-aib yang Allah tutupkannya, tiba-tiba kita dedahkannya. Jangan suka mengkritik manusia hanya berdasarkan kepada zahir syarak dan kamu tidak engkar atas mereka. Dalam kita berinteraksi, zahir syarak ni ada dua lah. Kalau perkara tersebut memang menyalahi syariat Allah, iaitu kritik lah. Dia satu pandangan dia menyatakan tak payah sembahyang Jumaat, cukup dengan zikir dan seumpamanya. Tak boleh itu. Selebih-lebih manusia atas muka bumi dan dunia amnya Rasulullah SAW sembahyang Jumaat. Sahabat Abu Bakar pun sembahyang Jumaat. Nabi pun sebut man taraka salasa jumu'atin mutataliyat, satu riwayat mutatabi'at, taba'allahu qalbahu, Allah tutup hati dia. Siapa tinggal sembahyang Jumaat tanpa uzur syar'i, tak boleh. Perkara macam ni kita kena pandai. Tak boleh. Sebab itu mereka yang begitu mempelajari ilmu tasawuf yang hebat-hebat, syariat zahir mereka jaga, sembahyang mereka jaga. Sebab ini asas. Bahkan bila kami lihat pandangan-pandangan ulama yang soho-soho, mereka tetap menyatakan betapa mengikut Quran, hadis, mengikut sunnah Nabi. Ini yang disebut oleh Junni Al-Baghdadi, yang disebut oleh Imam Ghazali, yang disebut oleh ramai ulama-ulama. Kita boleh tengoklah
boleh dengar dan boleh faham. Itu pentingnya betapa jaga. Kalau diucapkan hari ini dengan apa yang berlaku pada sahabat dan salafus salih, saya mereka tak mampu kerana mereka merupakan hujah Allah terhadap makhluk. Zaman dulu, satu-satu benda tu mereka tidak banyak sangat untuk nak cakap, tapi mereka masing-masing nafsi takut kepada Allah. Zaman dulu memang kita kata amalan lebih banyak daripada perkataan. Zaman kita perkataan banyak, amalan tak ada. Yang ni pandai bercakap, yang ni pandai berhujah, yang ni gini-gini. Beramal dah. Kadang-kadang itu jadi masalah. Orang zaman dulu tidak, tuan-tuan. Dia betul-betul beramal. Lain. Perumpamaan dosa di sisi mereka ialah mereka yang mempunyai mata hati, sama seperti bangkai yang dimasukkan anjing-anjing ke dalam hidung anjing. Apabila kamu melihat seorang lelaki ada bangkai pada mulutnya, apakah kamu tidak mencelanya? Sudah barang tentu. Maka itulah keadaan kita. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan neraca jual beli, apakah kamu tidak menjadikan neraca bagi segala hakikat? Sepatutnya macam itulah. Ada yang ni okey, yang ni tak okey, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni syaratnya begini. Ada pertimbangannya. Maka begitu juga dalam hidup kita kena ada macam ni. Jika orang yang terkena najis pada kaki tidak layak ke depan untuk berpidato, bagaimana pula orang yang terkena najis pada mulutnya? Siapa yang khianat pasti hina. Itu bahasa dia. Mudah je. Kita nak keterampilan depan orang ni, kita kena jaga betul-betul. Nabi Allah ajar, bila nak dakwah, apa kata Nabi? Kata Allah, salah satunya wasiyabaka fatahhir. Pakaian tu cari basuh-basuh sikit, comel-comel sikit, bersih-bersihkan dulu. Sebab orang akan tengok semua sekali. Orang tak akan tengok ni saja. Macam mana keterampilan, macam mana bergiang. Kadang-kadang orang condemn. Sebab itu Izzuddin Sultanul Ulama rahimahullah, dia buat haji ataupun umrah, pakai ihram. Dia tengok ada orang-orang Mekah ni, dia kata awak buat salah ni. Kau siapa? Tak ikut. Sebab tak kenal dia, tak ikut. Akhirnya sudah daripada itu, dia balik, dia pakai jubah besar, dia buat ni, dia pergi, ni terus. Okey Syekh. Dia kata ramai orang, dia tak tengok hujah, tapi dia tengok hanya kepada pakaian. Manusia sekarang, dia tengok zahir, dia tengok ni, dia tak tengok butirannya, dia tak tengok hujahannya, pendapatnya, cakapannya. Kadang-kadang ini pun masalah. Nilai sebelah tangan ialah 500 dinar diat, tetapi dipotong dengan nilai 1/4 dinar kerana khianat dengan sebab mencuri. Tangan kita ni, kalau adalah kawan kita main gurau macam mana, terpotongkan tangan kita. Kalau dalam Islam, dia kena bayar sebanyak 500 dinar diat. 2 ni 1000. Jadi 1 tu makna dia. Tapi dalam Islam, kalau seorang tu pergi curi, waliyazbillah, secara sengaja, bukan kerana lapar, kerana hobi dan habit dah curi, dan jumlahnya hanya 1/4 dinar, bukan 500 dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar ni macam mana banyak? Ada setengah kata lebih kurang dalam 200 riyal atau kurang sikit. Bukanlah besar sangat. Yang maka hukumnya kena potong tangan. Lalu orang kata peliklah, kenapa bila hukuman dia 500 dinar, bila hukuman hak curi 1/4 dinar kena dah potong? Murah benar. Seorang penyair bernama Abu Al-A'la tak kala datang ke kota Baghdad, dia mengemukakan
persoalan berhubung nisab mencuri dengan hanya 1/4 dinar. Lantas dijawab oleh Abdul Wahhab Al-Maliki, seorang ulama. Katanya, wiqayatun nafsi aghlaha wa arkhasuha wiqayatul mal fafham hikmatal bari. Memelihara jiwa mahal harganya dan murah memelihara harta, maka fahamlah hikmat Tuhan. Memang dari segi nak jaga jiwa ni mahal, tapi bila harta tu buat macam ni, sikit pun kena dah. Seterusnya Ibn Jauzi menambah, lamma kanat aminah kanat saminah walamma khanat hanat. Tak kala amanah nescaya mahal harganya, tapi bila khianat maka hinalah dirinya. Siapa yang berani melakukan dosa kecil, pasti mudah untuk melakukan dosa besar. Kalau orang tu mula dengan dosa kecil, maka mudahlah dia lakukan dosa besar. Waliyazbillah. Dia makan minyak api daripada kecil. Dosa ni juga daripada kecil. Dia dah biasa, bahaya. Sebab itu mereka menganggap dosa tu besar sama ada irtikabul kabirah atau adamu israris sarair, tanpa mengekali dosa-dosa kecil. Cuba kenali segala tipu helah dalam dirimu, tetapi jangan sesekali percaya dengannya. Tipu helah ni macam mana? Nafsu. Nafsu kita ni suka kepada yang mudah-mudah. Jarang kita nak lawan nafsu kita, sebab itu kena mujahadah. Suka. Jika ada orang berkata padamu, kamu ziarahlah si fulan, maka boleh jadi kamu sengaja pergi ke neraka yang membuat-buat. Inilah zaman berkumpul, tetapi sedikit sahaja yang hadir ke majlis, kecuali kamu akan menderhaki Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ramai orang salafus saleh terdahulu lebih rela tinggal di rumah dan meninggalkan salat berjemaah semata-mata takut terkena maksiat. Ini umpama. Apa maksud? Ini pun satu hak. Kadang-kadang dia regu-regu hak kaki masjid ni pun satu hal juga. Dia dah main hukum orang. Dia kata mak tu tak pergi masjid tu, dia main Ali tu gini. Jadi dia pun regu dia. Jadi benda ni tak apa sihat juga. Paling baiknya kita pergi masjid, tak cakap banyak, dengar semayang, lepas tu balik. Sekadar hak itu. Kalau duduk main, duduk buka table baru pula, lepas bincang sama sekarang, apa-apa boleh bincang. Sudut apa, semua maklumat di ujung jari. Jadi kita rugi, tuan-tuan. Kalau nafsu menuntutmu supaya keluar dari rumah, hendaklah kamu abaikannya dengan tetap mendiami rumah di samping melakukan ketaatan. Cuma sekarang, walaupun duduk dalam rumah, iPad tangan, handset tangan. Ada budak tu sampai 2 iPad. Satu ni, hak ni buat satu, tengok. Allah kata. Nak kata macam mana? Semangat. Kita dah kata zaman sekarang. Zaman dulu betul lah, kalau duduk ni tak ada masalah. Ni pun kena tengok. Hal ini adalah kerana mengumpat itu lebih bahaya daripada 30 kali berzina dalam Islam. Ini dia, mengumpat. Mengumpat kita biasa sangat. Anjing tidak akan tidur di atas pagar, tetapi pada kandangnya. Sesiapa yang hendak melihat segala perumpamaan hati, hendaklah dilihat pada rumah. Namun ada rumah yang rosak yang masih kekal, iaitu tandas. Hati bolehlah dibandingkan seperti rumah yang dimakmurkan, dan yang lain dibandingkan seperti rumah yang sudah rosak. Begitulah ibarat hati kita ni. Ada rosak, ada tak rosak. Ada sakit, ada tak sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluha saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Maka jangan sekali-kali kamu lahirkan mata hatimu sehingga kamu bermuamalah dengan Allah. Hendaklah
kamu bersedekah setiap hari walau hanya 1/4 dirham, sehingga Allah menuliskan namamu pada dewan orang yang bersedekah. Ini penting juga. Kita baca bawah sikit untuk terakhir ni. Abu Lis As-Samarqandi menyebut, ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin, 10 jenis amal yang dapat menyampaikan manusia ke peringkat orang-orang baik dan darjat yang tinggi. Pertama, banyak sedekah. Kedua, banyak membaca Al-Quran. Ketiga, duduk bersama orang-orang yang selalu ingatkan kepada akhirat. Keempat, menghubungkan silaturahim. Kelima, menziarahi orang sakit. Keenam, mengurangkan pergaulan dengan orang-orang kaya yang lupa kepada akhirat. Orang kaya yang ingat akhirat bagus sangat. Sebab itu kita mendorong untuk buat baik. Banyak berfikir tentang bagaimana keadaannya kelak. Apa nasib kita? Cik Imam Syafi'i kata, ana la adri amasiri ilal jannati am ilan nar. Kurang angan-angannya dan banyak mengingati mati. Banyak diam dan kurang percakapan. Bertawaduk dan memakai pakaian yang sederhana serta cinta kepada orang-orang miskin, mendekati anak-anak yatim dan mengusap kepala mereka. Ini amalan-amalan yang baik yang mana dapat menyampaikan kita kepada peringkat orang baik dan darjat yang baik lagi tinggi. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.